apakah dosa dan bagaimana pembahagian dosa yang ada. Jadi dosa ini terbahagi kepada dua. Sebagaimana kita maklum, terbahagi kepada dua. Daripada manakah kita dapat tahu bahawasanya dosa itu terbahagi kepada dua? Adalah daripada surah Al-Kahfi ayat 49. Mafhumnya. Dan diletakkan kitab catatan amalan. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, dosa kecil maupun dosa besar. Dia disebut dosa kecil ataupun dosa besar. Maksudnya dosa ini ada dua. Melainkan tercatat semuanya dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Surah Al-Kahfi ayat 49. Jadi dosa ini terbagi kepada dua. Apakah maksud perbezaan antara dosa kecil dan juga dosa besar? Saya ambil takrif dosa besar dahulu, iaitu daripada Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Mengatakan, setiap dosa yang diitlakkan padanya dengan nas Al-Quran, sunnah atau ijma' bahawa ianya adalah dosa besar, dijanjikan hukuman yang berat, hukuman had atau sangat diingkari atasnya, maka ianya adalah dosa besar. Kita boleh rujuk dalam Fathul Bari. Takrifan dosa kecil kita ambil daripada mafhum mukhalafah, iaitu fahaman terbalik, yang sebaliknya, iaitu dosa-dosa yang tidak disebut jelas dalam nas Al-Quran, hadis dan juga ijma', dan tidak ada ancaman di akhirat ataupun ancaman di dunia. Itu berkenaan dengan dosa-dosa kecil. Jadi itu punya takrif. Jadi saya datangkan contoh-contoh lah. Contoh dosa kecil adalah membuang masa, bercakap perkara yang sia-sia, mengabaikan kebersihan diri, melihat perkara-perkara yang haram, membuang sampah merata-rata, mendengar perkara yang melalaikan. Contoh dosa besar pula, yang ni saya sentuh sikit. Jadi dosa besar itu mesti ada nas. Jadi saya bawakan nas. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari ketika peperangan, iaitu lari pada peperangan, menuduh wanita baik berzina. Ini ada hukum had di dunia ni, iaitu rotan 80 kali. Begitu juga dengan hadis lain daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, patutkah aku beritahu kepada kamu dosa yang paling besar? Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Baginda bersabda, yang pertama syirik kepada Allah, derhaka kepada ibu bapa, persaksian palsu atau kata-kata palsu. Nabi ulang persaksian palsu itu banyak kali dan Nabi duduk, Nabi menyandar. Hadis ni dah kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah dalam bab tempat Nabi bersandar. Itu adalah beberapa jenis dosa-dosa besar. Untuk penutup malam ni, saya datangkan satu ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kecil. Kita tinggal dosa besar, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Itu kita berhak untuk mendapatkan syurga. Nak dapat syurga, tinggalkan dosa-dosa besar. Amalkan kewajipan.